Yang ini daripada kiriman SMS dengan kodnya Kelab KLUB. Kisah misteri anda. Yang dihantarkan kepada saya dengan kodnya Kelab daripada Encik Ruslan. Kata Cik Ruslan di sini, apa khabar Casey? Apa khabar semua pendengar misteri jam 12? Casey, 2 minggu yang lalu saya dengan isteri saya masuk hutan dekat tempat Casey bertugas, iaitu hutan di MacRitchie. Casey mesti tertanya kenapa kami suami isteri masuk. Sebenarnya bukan saya dengan isteri. Saya, isteri, dengan seorang pakar masuk dalam hutan MacRitchie. Ini kerana anak saudara saya sebenarnya telah pun pergi ke tempat itu bersama dengan kekasihnya. Jadi kakak saya ni minta bantuan. Kerana setelah mungkin mereka balik dari tempat itu, anaknya hampir setiap malam, bermula dari maghrib sampailah sebelum azan subuh, akan tak tentu arah seolah-olah dirasuk. Pada mulanya dia akan duduk diam, tak layan. Bila ibunya panggil suruh solat, dia akan buat bodoh. Dan kisi, barulah dia akan tunjuk tanda-tanda. Dia menangis, kadang-kala dia ketawa, kadang-kala dia akan duduk dan termenung, tak gerak-gerak. Antara perkara yang paling menakutkan adalah bila ibunya suruh pergi solat, dia akan terus menjadi violent ataupun cuba mencederakan ibunya. Dari situlah ibunya telah pun menghubungi saya dengan juga isteri saya. Kami memang rapat. Memang katanya dia tidak ada suami sebab berpisah dengan suaminya. Jadi tinggal bersama dengan anak, 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang anak gadis. Jadi akhirnya dibawa jumpa pakar. Pakar dipendekkan cerita, kata Cik Ruslan, dapat berhubung ataupun berbual, berbicara dengan makhluk yang merasuk. Lama kisi, nak pujuk, nak tanya ke di manakah tempatnya, akhirnya dia dedahkan. Dan kami ke sana. Kisi nak tahu tak, bila berada di sana, dalam beg anak saudara saya, kata Encik Ruslan, terdapat sejenis sekuntum bunga. Yang anehnya, bunga tu dipetik beberapa hari yang lalu. Kalau bunga dipetik beberapa hari yang lalu, pastinya kalau simpan dalam beg, bunga akan jadi layu. Betul tak, Kisi? Tapi yang buat kami semua terkejut, bila bongkar beg, anak saudara terperanjat nampak sekuntum bunga yang tak layu-layu. Bunga tu dikatakan harus dikembalikan tempat asal. Jadi saya, pakar dengan isteri, ibu dengan anak saudara tak ikut sebab tidak dibenarkan. Pergilah ke tempat tu. Kisi, lebih kurang sejam nak cari tempat tu. Bukan senang, Kisi. Jadi cari, nasib baiklah pakar tu menggunakan sejenis pendulum yang dipegang. Setiap sudut kita sampai, dia akan cuba baca sesuatu. Dan kalau benda tu bergoyang kuat, katanya barulah dapat tahu itulah tempatnya. Dan akhirnya jumpa. Kami pun letak balik bunga di tempat yang anak saudara saya ambil. Barulah dia beransur pulih. Kemudian Kisi berbakul-bakul. Pasangan kekasih kena marah. Sejak hari itulah, dia kena grounded. Ibu tak kasih keluar selepas waktu maghrib. Dan dia pun akur. Ikut dengar kata ibu. Tapi tak tahulah sampai bila, Kisi. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih pada Cik Ruslan. Dan saya minta kerjasama lah pada pendengar-pendengar yang kirimkan mesej kepada saya. Jangan terlampau banyak gunakan shorthand lah. Sebab saya nak baca pun susah, tersekat-sekat dibuatnya di sini. Terima kasih pada Cik Ruslan. Kisah yang menarik, tapi kalau dapat kirimkan lebih sempurna tu lebih senang, mudah untuk saya baca. Baik, sekarang kita ke hujung talian bersama dengan seorang lagi teman pendengar kita. Hello, selamat pagi. Siapa bercakap ni? Hello? Baru saya katakan, kalau ingin hubungi saya, tolong matikan radio di belakang. Kan? Jadi, boleh anda hubungi saya di 669-11897. Baik, pendengar Ria 897. Jadi,
Kalau kita pergi satu berdua-duaan macam mana lah dua-dua ni boleh masuk hutan Mekreci tu Tak faham betul Baik, ambil sesuatu bukan milik kita. Ini pun satu topik yang baik ni. Kalau kita jumpa dalam hutan ke, nampak mungkin cendawan yang cute, cantik betul lah bunga ni petik sembarangan. Adakah kita salah berbuat? Dari segi undang-undang memang tak boleh petik buah-buahan pun kalau ditanam oleh pihak berkuasa, kalau kita petik kena saman. Ini kan pula bunga bukan milik kita, main petik sembarang kan dah ikut balik, satu hal lagi. Baik, hello, selamat tengah malam. Hello. Ya, siapa bercakap ni? Saya Johari. Johari sedang memandu sekarang ni? Macam mana tu? Biasalah, saya ni ahli nujum berada di mana sekarang ni, Cik Johari? Saya berada di Woodlands. Dan pengalaman Johari tentang apa ni? Okey, ni pengalaman dulu waktu saya masa sekolah lah. Saya dengan sekarang ni dah jadi isteri saya lah. Ya, saya. Dengan kawan saya. Kita daripada rumah ibu saya di Bedok. Kita mau ke chalet lah, ke Pasir Ris. Jadi ketiga kami berangkat daripada rumah ibu saya. Jadi dulu kalau dia tahu lift dia tak berhenti semua tingkat lah. Kita berhenti 12, 7 dengan 1. Jadi kita pun turun lift lah. Jadi bila kita turun lift, kita bertiga berbual macam biasa, berbual. Tapi saya melihat ke dalam lift yang isteri saya dengan kawan saya melihat ke arah pintu lift lah. Jadi bila kita turun, rumah ibu saya tingkat 13. Jadi kita turun sampai tingkat 1. Jadi bila dia buka tingkat 7, saya masih continue berbual. Tapi kawan saya dengan isteri saya ni diam. Macam terpegun. Saya pun macam, saya ingat ada orang nak masuk kan, pasal pintu buka. Jadi saya pun ke tepi. Tak ada orang. Jadi saya berbual, tapi dua-dua masih diam. Jadi saya pun tekan close lah. Jadi bila saya tekan close, saya berbual macam biasa pun masih dua-dua diam. Jadi saya pun buat bodoh lah. Agaknya dah tak ada topik kan barangkali kan. Jadi naik bas. Bila naik bas, pergi ke chalet tu, dah on the way, isteri saya cakap dengan kawan saya, kau nampak tak apa tadi kau nampak? Dia kata nampak. Saya tanya, apa? Kat mana kau nampak? Apa benda yang kau nampak? Dia kata tadi waktu kita turun lift, dekat tangga tu, ada perempuan duduk. Kan rambut panjang lah, baju putih semua. Jadi saya tanya dia, yang korang diam tu, korang ternampak lah. Dia kata, dia kata, kita pun tak tahu nak cakap apa, dah terpegun kan, dah tak tahu nak buat apa. Jadi, nasib baik kau tutup lift. Dia cakap saya. Jadi saya kata, tapi takkan dia tak ikut kita lah ke chalet. Saya cakap gitu. Jadi, on the way dah sampai chalet, dah kat Pasir kan. Dekat dulu yang mana tu, ya chalet sekarang ni, apa tak nama dia, terlupa Toronto East dekat kita dah sampai kat chalet, kita jumpa kawan, tu dah sampai kat kawan. Kita pergi dekat tepi macam buai-buai gitulah, untuk relax sekejap. Kebetulan tengah berbual, isteri saya cakap saya, lagi baik kita duduk dalam chalet lah. Pasal agaknya benda ni ikut, pasal dia ternampak bayang-bayang di tepi-tepi sana. Jadi saya cakap, okey lah, kalau macam itu, saya agaknya lagi bagus kita balik lah. Daripada kita duduk kat chalet, benda lain nanti keluar, saya cakap, okay, kita pulang. Itulah pengalaman saya ke sini. Ya, terima kasih kepada anda. Selamat memandu. Baik, silakan 669111897 kalau ingin berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Yang ini kiriman daripada pendengar kita bernama Safwan, katanya di sini. Assalamualaikum KZ, waalaikumsalam. Apa khabar semua pendengar Misteri Jam 12? Yang ini datangnya daripada Sarwan. Berkongsi peristiwa. Katanya beliau dan juga istrinya Suharti dan Sarwan. Pada waktu itu saya ni dengan isteri baru habis makan malam. Jadi saya pun ajak isteri saya lah duduk dekat tepi pantai. Kebetulan kami makan malam tu dekat kawasan Changi. Jadi saya pun memandulah dekat salah sebuah tempat letak kereta, open kapak di kawasan Changi. Saya tak ingat kapak nombor berapa, tapi saya letakkan kenderaan
Dan bila keluar dari kenderaan tu, di hadapan parking space tu ada bench ataupun bangku untuk saya dengan isteri duduk. Malam tu tidak ada orang berada dekat kawasan yang kami duduk sedang memancing. Tidak ada orang. Cuma kami berdua saja di hadapan laut. Dan kemudian katanya saya pun sedang duduk berbual dengan isteri, bercakap-cakap dengan isteri. Tiba-tiba isteri saya menegur. Katanya, "You dengar tak?" Saya pun tidaklah terfikir yang bukan-bukan. Jadi saya tanya pada isteri, "Dengar apa?" Isteri pun cakap, "Dengar macam ada suara orang nangis." Baru saya tersadar yang isteri saya telah pun menegur sesuatu. Saya pegang tangan isteri. Saya kata, "Lain kali jangan tegur." Isteri pun defensif. "Habis you tanya?" Kemudian saya kata, Tadi I tak perasan. You yang tanya I dengar tak?" Kemudian I tanyalah, "Dengar apa?" "Dah lah, jom di tempat lain." Saya dengan isteri sedang nak berjalan menuju ke arah kereta. Suara tu dapat kedengaran tadi. Setiap kali ombak pukul bahagian tepi pantai, setiap kali itulah kedengaran seperti ada suara orang menangis. Pendengar Ria 897, katanya di sini. Sampai dalam kereta, isteri saya berdiam diri. Saya cuba berbual dengan dia, cakap dengan dia. Katanya tak tahulah, hatinya macam rasa tak sedap sangat. Ulu hatinya macam rasa ada benda yang tak kena. Saya kata tak apalah, kita pergi tempat lain. Kita duduk sekejap, minum air. Walhal ni kita baru makan kisi. Saya pun keluar dari kapak. Saya buat belok kiri, kemudian pandu pergi ke satu kedai kopi. Pesan minuman, duduk seketika. Sambil tu minum air. Saya berbual dengan isteri, tapi perbualan kami tidak rancak seperti awal tadi. Seperti ada sesuatu yang tak kena pada isteri saya. Saya pun tanya pada isteri, "You dah okey ke belum?" Isteri saya kata, "Entah." Suara perasaannya menunjukkan yang dia memang tidak tenteram pada malam yang disebutkan. Setelah hampir sejam lebih duduk dekat kedai kopi buat kali kedua, saya pun dengan isteri pulang ke rumah. Sampai rumah, isteri mandi, kami pun nak tidur dan lelapkan mata. Kemudian isteri saya kata, "You, tolong tutup tingkap you." Saya pun cakap, tingkap dah tutup ke? Sebab kita tidur menggunakan aircon KC, jadi tingkap memang dah tutup. Tak, maksud I, tarik langsi you. Tarikkan naik curtain. Pendengar Ria 897, langsi saya ada dua jenis. Satu langsi jarang, di curtain, cahaya matahari boleh masuk dalam. Satu lagi naik curtain, langsi itu terus tutup, tak nampak. Saya pun bangun, tutup langsi, naik atas katil balik. Saya tanya kenapa. Isteri kata, dekat tingkap dia nampak seperti makhluk pocong sedang terapung-apung, sedang tengok dalam bilik dari luar tingkap berkenaan. Dengar isteri jelaskan, tertelan air liur saya. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Berjumpa kita sekali lagi pada tengah malam ini. Bertemankan saya, DJ Champion KC, Ria 897 FM. Malam ini 13 hari bulan Disember 2016. Apa kabar semua pendengar-pendengar Misteri Jam 12? Saya akan bacakan kisah yang pertama pada tengah malam ini untuk anda yang sedang bersama dengan saya di Ria 897 FM.
Sudahlah. Kenapa dengan awak ni? Setiap malam masih menangis. Kenapa ni? Saya nak kerja. Nak tidur ni. Besok kerja tau. Abang, tolonglah saya, bang. Saya tak boleh tidur, bang. Kenapa awak tak boleh tidur? Awak cakap dengan saya. Setiap malam awak tak boleh tidur, tak boleh tidur. Kalau saya tanya, awak akan... Tak ada, bang. Abang, Makcik Esa, bang. Makcik Esa. Awak ni 24 jam Makcik Esa pergi, Makcik Esa balik. Makcik Esa tu dah meninggal. Kenapa dengan awak? Makcik Esa selalu datang dalam rumah kita, bang. Tadi baru saya nampak dia, bang. Dia duduk atas almari, bang. Sudahlah. Saya nak melayan awak ni. Nanti pagi saya tak bangun pergi kerja. Macam mana? Kalau awak tak nampak Makcik Esa dalam bilik, awak tidur dekat luar. Lah, pergi tidur sana. Casey, itu kisah yang diceritakan. Kiriman ini datang daripada Puan Nur Sapura. Beliau dan Makcik Esa jiran yang tinggal tingkat bawah. Jiran yang tinggal di tingkat bawah ni memang rapat, kata Puan Sapura. Ada waktu turun bawah, mereka duduk. Katanya Casey, ini adalah cerita yang benar, terpulang pada semua nak percaya ataupun tidak. Jadi saya akan pergi rumah Makcik Esa duduk. Lepas pagi tu dah masak, dah habis semua. Kadang-kadang jam 10 saya dah dekat bawah, Casey. Duduk temankan Makcik Esa, duduk berbual, gosip. Biasalah orang perempuan kalau jumpa ni, tak ada cerita lain. Gosip itu, cakap pasal ini, cakap pasal apa dekat TV, berita tu, berita ni. Rapat, Casey. Dah macam keluarga. Tapi satu tentang Makcik Esa ni, beliau ni juga adalah seorang tukang ubat, Casey. Tukang ubat. Beliau ni tidak ada anak. Hidup seorang diri, sebatang kara, Casey. Suaminya beberapa tahun yang lalu dah meninggal dunia. Jadi dia tinggal seorang dekat rumah tu. Ada kala saya masak, saya akan kasih dia. Dan dia ni macam-macam orang keluar masuk dalam rumah. Selalunya dia akan sibuk hari Jumaat, Sabtu, Minggu. Kadang-kadang larut malam orang datang rumah dia untuk berubat. Saya ni yang tinggal atas, kalau bau je kemenyan, tahulah Makcik Esa dengan customer. Dah biasa, Casey. Sampaikan satu hari Makcik Esa bercakap dengan saya. Ida, ini aku nak cakap ni. Aku ni dah tua. Aku ada ilmu. Aku ada, ialah pendinding. Tapi masalahnya aku tak ada zuriat. Aku tak ada pelapis. Engkau je lah yang rapat dengan aku dah macam anak. Jadi aku ingatkan, kalaulah aku mati, kau sudi tak jadi pelapis? Yelah, kau macam saudara aku juga. Dia akan jaga engkau. Apa Cik Esa ni cakap macam tu? Janganlah minta-minta panjang umur. Tak ada dah. Panjang umur, aku ni pun dah mula sakit-sakit. Kau tolonglah ya. Yelah. Apa-apa pun saya tolong ya. Mak Esa ni janganlah fikir bukan-bukan. Doa je. Casey, bila saya kata
secara bukan formal Casey. Yalah, saya pun tak nak berbual pasal mati dengan dia. Saya kata yelah saya tahulah, saya akan nak tolong dia. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang saya setuju nak mengambil, memelihara saka-saka Makcik Esa. Bila Mak Esa meninggal dunia Casey, bayangkan mendengar ya, Mak Esa meninggal dunia. Saya berada di samping Mak Esa pada waktu itu. Dia berada di hospital. Katanya, Ida, ingat janji kau dengan aku. Kau nak tolong aku kan? Yelah cik jangan macam ni. Cik kena bertahan. Tiba-tiba pada malam tu, ketika azan maghrib, Makcik Esa mengembuskan nafas yang terakhir. Dipendekkan cerita, majlis pengkebumian Makcik Esa saya yang uruskan. Dan setelah itu, saya ada kunci rumah arwah. Yalah, saya dengan suami dengan Makcik Esa pun kami duduk di rumah sewa. Dia tingkat bawah, saya tingkat atas. Jadi yang menguruskan rumah, serahkan kunci balik pada HDB, semua saya yang buat. Malam yang pertama Casey, saya mimpi ada orang datang ketuk pintu rumah. Saya dengar seperti orang beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Apabila saya buka pintu, depan rumah saya dalam mimpi ada bungkusan Casey. Entah datang dari mana bungkusan ini. Pendengar Ria 897. Selepas saya mengambil bungkusan tu dalam mimpi, masuk ke dalam rumah, letak atas meja makan. Saya tunggu suami balik nak tunjukkan pada suami. Rupa-rupanya saya bangun dari tidur, saya bermimpi. Dan selepas malam itulah, dalam rumah saya Casey, saya nampak susuk tubuh Makcik Esa datang dengan berkafan. Saya nampak kadang-kadang ada perempuan Casey, 3 orang perempuan rambut panjang sangat, tengah duduk dekat ruang tamu rumah saya. Kadang-kadang dia sebut nama saya ketika saya tidur. Ida. Saya pernah beritahu suami banyak kali, suami tak percaya. Sampailah ke saat ini, saya takut nak duduk dalam rumah. Kadang-kadang saya cari alasan tak nak balik duduk rumah anak saya. Bagaimana Casey nak buat suami saya percaya? Dia langsung tak ambil kisah. Katanya saya ni terlampau ikutkan emosi sangat. Entahlah, kadang-kadang nak doa yang dia pun nampak juga, baru dia percaya. Terima kasih dan juga selamat tengah malam semua. Misteri Jam 12 Ria 897 FM. Berikut ini saudara adalah kiriman daripada Fauzi berkongsi pengalaman beliau. Katanya, saya dengan beberapa orang sahabat ketika waktu itu saya berada dalam politeknik lah. Sebenarnya kami dari sekolah menengah Nian dan dalam jurusan Film, Sound and Video. Projek kami adalah merakamkan satu dokumentari. Jadi saya dengan juga 4 orang sahabat yang lain nak buat satu projek. Waktu itu dah lama Casey, saya rasa lebih kurang 7 tahun yang lalu kalau tak silap saya, kata Fauzi. Jadi saya dengan teman-teman saya telah pun buat pilihan untuk menampilkan horror dokumentari. Kami telah pun memilih sebuah embassy yang lama. Mungkin ada pernah pergi ke embassy yang disebutkan ini untuk menjalankan rakaman dokumentari dengan 5 orang teman untuk projek bagi jurusan kami lah, Film, Sound and Video, iaitu FSV, kata Fauzi. Dan bila kami sebenarnya sebelum kami pilih lokasi, beberapa lokasi telah pun disarankan. Kami duduk berbincang, setelah itu kami buat keputusan untuk buat rakaman di salah sebuah embassy yang lama di Singapura.
Mungkin ada yang pernah ke sana, mungkin ada yang tidak pernah. Tetapi bila sampai di sana, biasalah kalau nak buat dokumentari horror ni, mesti pilih waktu malam. Waktu malam selepas pukul 12.30 malam. Jadi, 11 lebih kami dah sampai di luar kawasan tempat tu. Sebenarnya tempat tu tak boleh masuk. Tapi, entah macam mana, pada hari ini maksudkan saya dengan teman saya pergi. 2 hari sebelumnya, kita sampai, pintu besi tak dikunci. Jadi senang untuk kami masuk. Niat di hati untuk berdiri di luar dan rakamkan video dari luar kawasan itu saja. Oleh kerana boleh masuk, 2 hari kemudian kami datang, masih lagi pintu tak dikunci. Saya dan sahabat pun buat keputusan untuk masuk ke dalam. Kami berbekalkan kamera, kamera yang menggunakan cahaya inframerah, supaya dapat merakamkan tempat-tempat yang gelap. Tak boleh gunakan spotlight. Sebab dengan menggunakan spotlight mungkin akan menakutkan benda-benda halus yang kami nak rakamkan dalam video. Apa yang berlaku? Teman saya ni, seorang lagi ni, katanya nak buat lebih challenging. Kisi kami telah pun memasuki salah sebuah ruang ataupun bilik, kata Fauzi. Seorang teman saya telah pun keluarkan satu cok ataupun kapu. Kemudian dia mula lukis gambar petak bintang di bawahnya. Saya tanya, engkau buat apa? Teman saya ni orang Cina lah. Saya tanya, kau buat apa? Dia pun kata, kata nak buat dokumentari horror. Kita mesti undanglah benda-benda ni supaya datang dapat kita rakamkan. Saya marah dia, jangan buat macam ni. Kita cuba aja berdiri di sini dan cuba buat macam biasa. Dia kata tak best, tak thrill. Jadi saya dan seorang dari teman saya namanya Yas, kami pandang antara satu sama lain, kami biarkan sajalah dia lakukan. Sebab dia group leader, kata Fauzi. Jadi dia mula lukis bintang, petak bintang bulat. Kemudian dia keluarkan lilin dari bagnya, dia letak lilin tu di penjuru bintang tersebut. Dia mula bakar dan perkara yang dia nak buat seterusnya menakutkan saya. Saya tanya, ni botol ni dalam apa? Dia kata ada darah ayam. Saya tanya mana dapat? Dia kata jangan tanya, kau rakamkan aja. Kisi bila teman saya ni namanya Jonathan, telah pun tuangkan titisan darah ayam entah dari mana dia dapat dengan lilin dibakar. Kemudian dia mula membaca sesuatu dalam bahasa Inggeris, memanggil bulu rumah saya dengan teman saya lagi seorang yang lagi satu. Okey, teman saya nama Yasni dah rapat dengan saya. Kami dua dah tak sedap hati, Kisi. Baik-baik nak buat sesuatu yang simple untuk projek akhir tahun dan menjadi satu yang kompleks. Saya dah takut. Bila teman saya dah baca dalam bahasa Inggeris, mungkin mantra, kata Fauzi. Kami tunggu. Meremang bulu rumah saya. Saya pandang Jonathan tengok saya, angkat kepala lah. Dia tanya, macam okey tak? Tiba-tiba saya kata pada Jonathan, kenapa tak kita tinggalkan kamera dekat sini? Kita rakamkan, kita pun bawa stand dan kita keluar pergi tempat lain. Jadi Jonathan setuju. Saya letakkan kamera di atas tripod, kata Fauzi. Kemudian teman yang lain cocok kabel, kita ada bawa monitor sekali. Kabel yang kita bawa tu panjang lah sampai dekat luar bangunan. Ada skrin monitor yang kecil. Kami duduk. Bila kami duduk, kami mula tunggu untuk sesuatu berlaku. Dalam bilik yang gelap hanya bercahayakan lampu lilin yang dibakar oleh Jonathan. Tiba-tiba, Kisi, saya nampak ada benda merangkak perlahan-lahan. Benda tu keluar merangkak dalam gelap. Di dalam bilik itu ada 2 pintu. Satu pintu yang baru kami masuk dan keluar. Satu lagi pintu entah menghala ke mana. Dari pintu yang tak tahu menghala ke mana, keluar sesuatu manusia saya rasa. Dalam keadaan merangkak macam komando crawl. Dia bukan merangkak macam bayi, tapi macam komando crawl, kata teman kita Fauzi ni. Kemudian mula sampai dekat petak bintang dan menjilat titisan darah yang telah pun dituang oleh teman saya, Jonathan. Jonathan ketika itu sedang berbual dengan seorang lagi sahabat saya. Joe, look at this. Joe, look at this. Teman saya, what the? Teman saya terperanjat, saya pun terkejut. Kata Fauzi. Kemudian, sahabat saya Yus. Bro, ini benda apa ni bro? Kita semua tercengang, tak tahu nak buat apa ni, Kisi.
Lama benda tu dekat dalam. Lebih kurang 10-15 minit. Kemudian dia merangkak keluar. Masuk ke pintu yang sama dia masuk. Kali ini bila kita nak masuk dalam balik, semua tak berani, kata Fauzi. Setelah 1 jam kami cuba tenangkan diri, kami masuk angkat, bintang tu pun kami tak padam. Kata Fauzi, kami keluar, angkat kamera keluar daripada kawasan tu, naik kenderaan yang dipandu oleh teman saya dan beredar dari kawasan itu. Bila saya nak playback balik, Casey nak tahu, tadi rupa-rupanya saya tak tekan rekod pun. Tapi, apa yang saya ingat, saya pasti yang saya ada tekan rekod. Sebab teman saya Yus nampak saya tekan. Saya dah kena marah dengan Joe. Footage yang baik. Kenapa tak tekan? Saya kata saya tekan, kami bergaduh. Dan akhirnya kami buat rakaman dokumentari horror kami di tempat yang lain. Tapi itulah Casey. Kalau Casey nak tahu, embassy yang lama dimaksudkan adalah terletak di kawasan dan pengalaman yang tak dapat dilupakan yang menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kisah selanjutnya ini kiriman daripada seorang pendengar. Katanya kakak ada anak berusia 3 tahun. Pengalaman kakak ni yang berlaku ini datangnya daripada Kak Sri Latifah. Jadi kata Kak Sri Latifah, pengalaman ini berkenaan dengan anak 3 tahun kakak. Pada malam-malam hari, anak kakak nanti akan meraung ketakutan, menangis ketakutan, dan seringkali dia menangis tu membuat kakak dengan suami akan terbangun lah. Jadi kata anak kakak, di dalam bilik kakak ni ada almari yang tidak sampai ke siling rumah lah. Almari tu agak rendah sedikit. Nanti dia akan tunjuk, katanya di atas almari tu ada perempuan duduk. Casey, bila kita sebagai orang tua dengar anak berusia 3 lebih tahun ni bercakap macam tu, kita yakin yang dia tidak bercakap bohong. Dia nampak, dia cakap. Jadi walaupun cakapnya tidak begitu jelas, agak pilak-pilak sedikit, tapi kakak faham yang katanya di atas siling tersebut ada perempuan sedang duduk. Kakak dengar pun belum pandang lagi, kakak dah meremang dulu rumah. Kakak dengan suami toleh ke belakang dan tengok suami sampai bangun Casey. Turun dari katil, pergi ke almari itu dan pegang-pegang atas almari dan katakan tak ada apa-apa. Jadi pendengar Ria 897. Kemudian kakak cuba tenangkan anak. Kakak bawa dia keluar, pergi ke bilik sebelah. Bilik itu sebenarnya bilik anak kakak, tapi dia masih kecil dan masih nak tidur dengan kakak dengan suami. Jadi tidur dalam bilik itu dengan dia. Barulah dia boleh tidur dan tenangkan diri. Beberapa hari kemudian, mak kakak membawa anak keluar lah, dan anak tidur di rumah mak untuk beberapa hari lah. Jadi rumah tu hanya kakak dengan suami saja, katanya Kak Sri Latifah. Pendengar Ria 897. Suami kakak ni pula bertugas ikut shift. Pada malam kejadian yang menakutkan ini berlaku, suami kakak kerja malam. Pulang keesokan harinya, Casey, bila suami keluar, kakak ni berada dekat ruang tamu Casey, sedang duduk menonton TV. Daripada ruang tamu kakak duduk ni, kakak nampak sedikit bahagian bilik dan nampak almari yang anak kakak sebutkan itu. Bilik kakak memang gelap. Bila kakak tertoleh lah, dengan tak sengaja, kakak tertoleh memandang ke dalam bilik tidur kakak. Alangkah terperanjatnya Casey, kakak nampak tau. Sebabnya, ini anda bayangkan apa yang berlaku dialami oleh Kak Sri Latifah ya. Daripada bahagian atas almari dengan bahagian atas siling rumah kakak, ada ruang. Tapi ruang tu tidak begitu besar. Kakak nampak Casey, ada perempuan ni sedang duduk dekat atas ruang. Oleh kerana ruang tu agak kecil, jadi perempuan tu badannya harus bongkok sangat, menunduk sambil kepalanya toleh dan tengok kakak dengan wajah yang menakutkan. Bila kakak nampak perkara itu berlaku depan mata kakak, kakak pandang depan dan kakak istighfar berkali-kali, meremang di bulu rumah. Sesaat kakak pusing tengok depan, dalam beberapa saat lah pintu bilik kakak dihempas dengan begitu kuat sekali. Pendengar Ria 897. Kakak cuba compose myself, katanya dalam bahasa Inggeris. Kakak cuba tenangkan diri kakak. Kakak tenangkan diri, kakak tak nak menangis, tak nak takut. Baru kakak angkat telefon, kakak telefon suami.
Bang, boleh balik sekarang tak? Ada kecemasan bang. Nasib baiklah suami kakak ni tempat kerjanya memanglah boleh beri kelonggaran. Suami minta izin pada supervisor, suami dibenarkan pulang ke rumah. Suami sampai lebih kurang nak dekat sejam kemudian. Suami ketuk pintu, kakak buka pintu dengan niat yang baik. Suami duduk, tanya kenapa. Bang, abang tengok pintu bilik. Suami toleh. Tertutup. Kenapa? Bang, saya tak bohong abang. Tapi pintu tu bukan saya yang tutup. Suami kata, mungkin angin tak? Tak mungkin angin bang. Tingkap bilik pun saya tutup. Pintu tu terbuka luas. Abang ingat tak? Bila Aiman cakap, dekat atas tu ada orang. Saya nampak bang. Saya nampak. Itu kisah saudara daripada akak kita yang berkongsi pengalaman yang tak dapat dilupakan. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 66911897 ya. Ayolah, seram Anak nampak mula-mula bolehlah cuba tenangkan anak. Dan kemudian mungkin ibu dan ayahnya lupalah. Mungkin sekadar ingatkan anaknya mempunyai mimpi yang ngeri. Tapi bukan. Sebenarnya makhluk tu masih ada di atas dan tidak saya ketahuilah apa sebenarnya yang berlaku selepas itu. Adakah mungkin Kak Sri Latifah ni mendapatkan bantuan. Saya yakinlah akan mendapatkan bantuan bersama dengan suami lah untuk melihat apa sebenarnya yang mengganggu anak dalam bilik tidur mereka. Saya akan buka talian, dipersilakan 66911897 dalam Misteri Jam 12. Kiriman yang ini yang ingin saya bacakan ini datang daripada Kak Muti. Kak Muti kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak nak berkongsi pengalaman ini ketika kakak balik kampung di Pontian, iaitu di kawasan Pekan Nanas, di mana itu merupakan kampung makcik saudara kakak. Dan di belakang rumahnya, dia ni suka bercocok tanam. Belakang rumah kampung makcik saudara ni, KC Fruit Paradise. Di belakangnya ada pokok, katanya di sinilah ada pokok rambutan, pokok buah betik, ada juga pokok durian dan juga dikatakan ada beberapa pokok pisang yang dah ditanam, ditebang. Maklumlah pisang tak berbuah dua kali. Jadi pada satu hari ni bila sampai, kakak pun attack lah dekat belakang. Waktu itu musim rambutan. Kakak apa lagi, pokok rambutan ni tak perlu KC panjat untuk cabut ataupun tarik rambutan tu lah. Hanya perlu pergi dekat pokok tu, gegarkan batang pokok tu, rambutan akan jatuh. Satu persatu rambutan tu akan jatuh. Masuk dalam bakul, relax one corner sambil minum teh dan makan rambutan. Mesti best. Jadi pada malam hari, di rumah makcik saudara lah, katanya Kak Muti, pada malam hari apabila kakak dengan suami ini sedang berada dekat dapur, tiba-tiba terdengar tu kisi bunyi alunan suara seperti ada perempuan menangis pada malam yang disebutkan. Kakak mula-mula tak dengar, tapi yang dengar tu adalah suami. Bila kakak berbual dengan dia macam tak pay attention, tak beri perhatian pada apa yang kakak katakan. Malah bila dijawab tu macam tersekat-sekat, macam konsentrasinya diberikan pada benda lain. Jadi kakak tanya, Abang, kan saya berbual dengan abang. Kemudian suami angkat jari, tunjuk suruh diam. Kemudian dia tunjuk telinga, suruh dengar. Dia angguk-angguk, dengar tak? Kemudian kakak pun pergi dekat suami. Kakak kata, Bang, macam suara orang nangis saja bang. Pendengar Ria 897, terima kasih. Anda bayangkan. Bila suami kakak dah dengar, kakak pun dengar. Bila kakak kata, Bang, ada suara orang menangis, kakak lafaz, walaupun berbisik, suara menangis tu yang sedang menangis tiba-tiba berhenti. Macam tu saja. Pendengar Ria 897. Bila suara tu berhenti,
dalam masa serentak, kakak katakan dengar suara menangis, suara tu berhenti. Dalam masa yang serentak, ada angin tiup. Angin tiup, boleh rasakan angin tu tiup meluru, masuk ke bahagian dapur rumah dan keluar kepada tingkap. Kakak terus bangun, suami kata, jom kita bangun, kita duduk depan. Suami dengan kakak pun pergi duduk depan. Bersama dengan makcik saudara, dengan suaminya sedang duduk menonton TV. Kemudian makcik saudara pun kata, nak minum tak? Aku buatkan. Suami pun kata, bolehlah kopi. Minum kopi. Suaminya pun nak minum kopi. Kakak pun nak minum kopi. Makcik saudara berjalan pergi dekat dapur. Kemudian dia datang balik. Dia tanya, tadi dekat dapur kau ada cakap apa-apa tak? Saya dengan suami terdiam sebenarnya, Casey. Cakap apa Tak adalah, kau ada tegur-tegur apa-apa tak? Casey, rupanya makcik saudara kakak ni tahu. Kakak ada tegur sesuatu dan benda tu menghantui dia. Sebabnya, dia ni kadang-kadang boleh nampak-nampak. Dia pun katakan lain kali kalau dengar sesuatu, jangan tegur, buat bodoh Dia pergi dapur balik, dia buat kopi, naik ke atas dan sajikan minuman tersebut kepada kami. Casey, punyalah seram Casey, walaupun tak nampak. Tapi Casey, pada malam tu dapat dengar suara dengan jelas. Bila saya tegur dalam masa serentak, berhenti angin tiup. Mana tak seram Casey? Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kisah daripada seorang pendengar pemandu teksi. Namanya Abang Usman. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Abang Usman. Saya nak berkongsi pengalaman saya memandu teksi. Dan hal ini berlaku apabila saya ni sebenarnya menunggu seorang penumpang. Penumpang ni kata dia tak ada duit nak balik. Jadi dia kata, boleh tak kalau saya ikut dia sampai dekat rumah, nanti dia akan bayar. Saya tahu Casey, saya dah pun pernah kena, teman-teman saya pun pernah kena. Selalunya kalau kes-kes macam ni, nanti bila dah sampai dekat rumah, dia hilang tak timbul-timbul. Saya pernah. Oleh kerana malam tu mood saya okey, saya pun tak marah-marah. Tak apalah, dalam hati saya, kalau dia bayar, Alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin bukan rezeki saya. Mungkin Allah akan berikan rezeki yang lain. Jadi saya pun kata, baiklah, seorang budak perempuan lah yang nak pulang di rumahnya. Saya pun memandu dan budak ni pun duduk belakang. Bila saya tengok cermin, budak ni kelihatan macam resah gelisah tau. Dan saya tahulah, ni mesti antara tanda-tanda yang saya ni akan ditipu lah. Jadi apa yang berlaku? Bila sampai dekat kawasan rumahnya, mohon maaf saya tak boleh beritahu di mana, takut dia sedang mendengar sekarang ini katanya Abang Usman. Jadi kata, Abang tunggu sekejap saya naik atas, nanti saya ambil duit, saya turun bawah, saya kasih abang. Yelah dik, abang tunggu sini Abang kau tak percaya, ini dia keluarkan IC. Dia tunjuk saya. Ini IC saya bang. Apa-apa saya tak lari, saya kasih pada abang. Tak mau. Awak simpan IC. Tak apa bang. Okey, abang tengok, ini blok saya kan? Sama tak kat sini? Abang tengok alamat saya. Jadi, pendengar Ria 897. Saya pun dah terpandang, memang betul lah. Alamat pada IC sama dengan blok yang saya turunkan dia. Dia pun turun, dia kata, abang tunggu sekejap Jadi budak tu pun naik atas. Setelah lebih kurang 15 minit saya tunggu, tak turun-turun budak ni. Kerana aku dah cakap kena tipu. Oleh kerana saya ingat alamat yang diberikan tu, blok depan mata, cuma tahu tingkat berapa, unit berapa lah. Saya pun tak apalah, naik atas kejap, saya cuba ketuk pintu, kalau dia buka, saya minta, dan kalau dia kata tak ada, saya terus balik lah. Jadi saya pun matikan enjin, kata Abang Usman, berjalan menuju ke kolong blok rumah budak tu, dan saya cuba ingat, alamak, tingkat 5 ke, tingkat 7 ke, tingkat 6 Saya macam ingat-ingat lupa tau. Saya cuba Casey, naik tingkat 5. Jadi tekan butang lift turun, naik tingkat 5, keluar. Saya ingat nombor pintunya, tapi saya tak tahu tingkat berapa ni sekarang. Jadi, saya pergi ke rumah ni, saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897. Bila saya berdiri depan pintu rumah orang yang saya ketuk ni, saya tak tahulah rumah ni yang betul ataupun tidak. Tahu-tahu saya dengar Casey. Macam orang mengerang tau Casey depan pintu rumah.
Saya dah tercegat depan pintu. Kemudian ada makcik di rumah yang sama ni, tapi biliknya tepi koridor. Dia buka tingkapnya. Nak, lebih baik kau jalan, nak. Jangan diri depan pintu aku, nak. Jangan diri depan pintu aku, nak. Jalan. Kenapa ni? Ya Allah, saya pun tinggalkan Casey, tak berani nak gunakan lift. Saya jalan ujung, turun tangga. Sampai bawah, saya nampak budak tu tengah berada depan teksi saya. Cakap, bang, tak maaf bang, saya lambat. Sebab tadi saya nak turun sakit perut. Katanya dia pergi tandas. Kemudian, saya pun ambil duit tu. Saya kata, tak maaf abang. Tadi tak percaya macam buruk sangka dekat kau pula. Tak apalah bang, tak kisah. Saya faham, kata budak tu. Kemudian, abang tadi pergi mana? Itulah abang ingat kau lama sangat. Abang naiklah rumah kau. Rumah kau tingkat berapa Saya tingkat 8 bang. Oh, abang pergi tingkat berapa tadi? Abang pergi unit 30. Rumah kau unit 30 kan? Abang pergi tingkat 5. Abang pergi tingkat berapa? Abang pergi tingkat 5. Astaghfirullahalazim. Abang baik-baik bang. Tingkat 5 tu abang jangan pergi bang. Itu rumah bomo. Bomo? Tadi abang diri depan pintu rumah dia, abang dengar tak? Suara-suara yang menakutkan. Saya pun kata, saya dah dengar. Bang baik-baik. Dah lah, abang balik bang. Budak tu jalan, pergi dekat lift, naik ke atas. Bila saya mendongak tengok tingkat 5, betul-betul depan rumah yang saya ketuk, dekat koridor tu, saya nampak ada perempuan tengah berdiri dekat koridor sedang tengok saya dari atas. Saya masuk teksi, hidupkan enjin, main CD surah-surah suci Casey. Saya ni bukan nak cakap berani. Saya dah pernah hantar penumpang pergi tempat-tempat yang menyeramkan. Tapi itulah antara pengalaman yang paling menakutkan. Saya masih meremang Casey, memandu keluar ni rasa takut sangat. Sehinggakan saya singgah di kedai kopi berdekatan. 24 jam saya duduk dekat kedai kopi tu, lebih kurang 2 jam Casey. Habislah. Malam tu tak dapat ramai penumpang. 2 jam duduk Casey minum kopi untuk hilangkan rasa takut. Selepas saya berbual dengan teman-teman yang saya telah pun telefon, saya ceritakan, mereka pun terperanjat sebenarnya. Itulah pengalaman saya. Terima kasih dari Abang Osman, seorang pemandu teksi. Dan cakap tentang panggil-panggil nama ni, ada teman kita, namanya Hasnul, berasal dari Johor Bahru. Katanya Hasnul, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ingin berkongsi lah Casey, pengalaman saya baru pindah dengan isteri saya, rumah baru kami lah. Waktu tu isteri saya hamil anak yang pertama. Jadi faham-faham je lah, kalau yang pertama ni darah manis. Dan kata orang-orang tua memang benar Casey, benda ini sebagai magnet tau. Anak yang pertama ni sebagaikan magnet, akan menarik perhatian makhluk-makhluk yang kita tak boleh lihat secara dasar, secara kasar dengan mata kita sendiri. Jadi pada malam tu, pindah rumah yang baru dan dengan isteri dalam bilik tengah tidur, tiba-tiba dengar Casey, dengan jelas, tak tahulah siapa, tapi dengan jelas dekat tingkap bilik, seperti bunyi orang beri salam. Assalamualaikum. Isteri saya, bang dengar tak ada orang beri salam? Pada mulanya saya tak dengar, isteri yang dengar. Tak adalah, tak dengar pun. Jiran sebelah tak? Takkan abang jiran sebelah, saya dengar macam berbisik. Dah lah, tidur sudah. Itu hari yang pertama, malam pertama saya dengan isteri berada dalam rumah baru kami. Jadi isteri dah dengar ni, saya pun kata dah tidur sudah. Isteri pun nak tidur, saya pun nak lelapkan mata. Kali kedua baru saya dengar 97 FM. Saya terperanjat. Ya, katanya Encik Hasnul, kali pertama isteri dia dengar. Kali kedua bila saya dengar, saya terperanjat. Sebabnya bila bunyi suara seakan-akan orang beri salam, hujung suaranya macam terketah-ketah. Saya cubalah
Misal kata contoh, Assalamualaikum. Bang, saya takutlah bang. Bang, saya takutlah bang. Sayang, istighfar. Saya dengan isteri istighfar, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Malam tu, gangguan tu hilang. Malam berikutnya sama kisi, dia datang lagi. Waktu tu saya dengan isteri tengah duduk dekat ruang tamu. Jadi rumah kami ni ada 2 pintu lah. Satu pintu utama nak masuk ke dalam rumah. Satu lagi pintu di hadapan rumah ada pintu besi. Jadi pintu utama saya letakkan kereta saya, kemudian baru ada pintu besi besar. Bila duduk menonton TV dekat ruang tamu, kalau saya duduk sebelah kiri, saya boleh nampak pintu rumah, kemudian nampak bahagian depan pintu. Isteri saya tak nampak. Ya, sebabnya saya terselindung dengan tembok. Saya duduk yang paling kiri, isteri saya duduk kanan. Saya dengar tau kisi, orang macam beri salam sekali lagi. Bila saya pandang dekat pintu besi, iaitu pintu depan lah, selepas kenderaan saya macam ternampak ada susuk tubuh orang berdiri depan pintu tu. Dan bila dia berdiri ni tercegat tau kisi. Bila saya tengok, apa benda ni? Saya dah tak sedap hati. Saya pegang tangan isteri, dapat rasakan bulu rumah isteri saya meremang. Awak meremang ya? Tanya saya pada isteri. Isteri angguk. Dah istighfar. Kemudian baca ayat kursi Isteri pun istighfar kisi. Astaghfirullahalazim. Kemudian isteri baca ayat kursi. Saya bangun, pergi depan pintu rumah. Saya tak tahulah apa saya buat ni betul ke tidak. Depan pintu rumah saya, bukan depan pintu besi yang depan tu depan pintu rumah. Saya angkat tangan, saya azan tak kuat. Saya azan sekuat mungkin depan tu boleh dengar. Angkat tangan, tengah azan. Abang, dia dekat depan bang. Tengah azan ni kisi, Allahu Akbar. Isteri saya dekat belakang cakap, abang dekat depan bang. Habis saja azan, saya tiup, tutup pintu, pusing belakang. Isteri saya sedang duduk menangis ketakutan. Maklumlah kisi, rumah tu kami baru pindah. Belum ada kemampuan nak buat simah rumah, nak bersihkan rumah. Nak tak nak, saya terpaksa lakukannya. Jadi carilah seseorang yang mahir dan fasih dalam simah rumah ni. Datang ke rumah, dia pagarkan sekali rumah, dia simahkan rumah. Alhamdulillah setelah itu tak adalah benda-benda yang menakutkan. Cuma kadang-kadang rasa seram. Tapi tak adalah terdengar ataupun ternampak sesuatu yang menakutkan. Terima kasih. Dari Hasnul, peminat MG12 di Johor Bahru. Kisah yang saya katakan tadi, kiriman dari seorang pendengar yang dah pun menetap di Jepun kerana tugas. 8 tahun duduk di sana. Pengalaman yang beliau nak ceritakan, pernah menyewa sebuah apartmen. Apartmen saya tak tinggi kisi, cuma 5 tingkat saja. Saya tingkat paling atas, tingkat 5. Saya pun tak tahu jiran-jiran saya pada waktu itu. Saya pun tak tahu siapa yang tinggal di tingkat 5. Sebabnya dia bukan macam rumah-rumah flat Singapura ada tingkap, boleh tengok orang dekat dalam, kadang-kadang buka pintu, semua pintu tutup. Kalau tak silap saya, di tingkat 5 tu cuma ada 6 unit. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Saya unit yang keempat. Unit yang keempat ni, rumah saya duduk ni, adalah sebuah rumah sewa. Pengalaman saya katanya di sini, malam hari ketika saya sedang tidur dalam bilik,
Saya ni jenis yang segan sedikit lah. Jadi lampu bilik saya akan buka, nyalakan. Lampu dekat balcony rumah, veranda rumah, saya nyalakan. Lampu ruang tamu saya matikan sebab terlampau banyak sangat nanti takut pula bil lampu naik. Jadi lampu dapur saya nyalakan. 3 lampu. Lampu balcony, bilik dan lampu dapur. Tapi kalau lampu bilik ni saya bukan buka lampu yang utama. Saya gunakan side table lamp untuk menerangi bilik tu. Keseorangan memang takut kisi. Saya tidur memang tak suka tutup pintu. Jadi bila saya tengah baring di atas katil, 2 kali tau kisi saya dengar dalam bilik yang saya tengah tidur, dalam rumah tu saya dengar suara orang menangis. Saya cuba tidak indahkan suara yang menangis. Itu malam yang pertama. Malam yang kedua, ketiga, keempat, tidak ada apa-apa gangguan berlaku. Setelah lebih kurang seminggu lah, saya duduk sana. Mula ada berlaku benda-benda yang pelik. Kunci, saya ada kunci kereta. Balik, saya letak kunci kereta selalu di tempat yang sama. Ini adalah tabiat saya. Saya tak akan letak dekat sana sini, tak ada. Di atas meja coffee table dalam rumah tu, ada satu bakul kecil yang saya letakkan handphone, kunci kereta dan barang-barang seperti cincin. Saya akan letakkan dalam sana. Balik, mesti saya buat macam tu. Kemudian saya akan masuk tandas, mandi, bersihkan diri. Saya akan buat makan, jamuan makan malam. Dan kemudian saya akan tonton TV ataupun tidur. Pendengar Ria, bila saya keluar, saya nak ambil barang. Tadi saya pergi ke supermarket beli sesuatu, saya lupa nak bawa ni atas. Saya tengok dekat bakul selepas mandi, mana kunci kereta aku? Mustahil kisi. Handphone ada dekat sana. Benda macam cincin ada dekat sana. Mana kunci kereta saya? Mana aku letak Tadi aku letak sini Saya toleh baru nak cari, nampak kunci kereta di atas meja makan. Saya cuba ingat balik tau. Aku letak sana ke? Ambil kunci, ambil handphone, buka pintu, turun bawah. Turun bawah, ambil barang dari kereta, naik atas balik. Bila saya nak masuk dalam rumah tu, apartmen tu, masukkan kunci, saya dengar kisi. Televisyen saya menyala. Tadi aku turun, aku on tak TV? Tanya lagi dalam hati ni, aku ni pelupa betul lah. Pendengar Ria 897. Mungkin apa yang saya nak gambarkan pada Casey, waktu tu Casey betul. Saya pula ni dah pun tonton filem Ju-On, dah pun tonton filem The Ring. Macam-macam benda bermain dekat fikiran. Saya tolak pintu rumah, astagfirullahalazim, saya terperanjat. Sebabnya apa? Saya nampak TV menyala. Tapi TV itu menyala, saluran yang berbintik-bintik. Saluran yang rosak. Kalau saya buka TV pun, takkanlah saya tengok saluran rosak macam ni. Kisi lama saya di depan pintu. Kepala saya tengok bilik, tengok dapur, tengok dekat veranda, tengok ruang tamu. Takut Kisi nak masuk. Tak apalah. Masuk dalam, tutup pintu, saya buka lampu. Semua lampu yang ada dalam rumah tu saya nyalakan. Masuk dalam bilik, saya dah matikan TV. Saya buka TV pula dalam bilik. TV ruang tamu dah dimatikan. Buka TV dalam bilik, saya tonton TV sampai mata saya dah tak boleh angkat, mengantuk. Malam tu, saya nak masak pun tak jadi sebab ketakutan. Bayangkan saya berani sampaikan lapar macam tu. Beberapa hari kemudian, perkara yang paling menakutkan saya, apabila saya ternampak dekat ruang tamu, di sofa rumah apartmen yang saya sewa,
Ada seseorang tengah duduk, Kisi. Siapa pula ni? Saya pun diam. Kemudian saya bangun. Malam tu, Kisi, mohon maaf. Saya nak katakan di sini, barulah saya nak buka surah-surah suci dalam rumah. Bukan apa, Kisi. Katanya di sini, saya takut sebenarnya. Ialah, kalau kita datang rumah yang kita tak tahu, yang kita tak ada saudara mara, yang kita tak kenal sejarah rumah tu, tahu-tahu datang kita buka surah-surah suci, mungkin akan mengganggu dan membuat benda tu marah. Sebab tu saya tak buka surah suci pada awal saya datang sewa rumah yang apartmen ni. Takut. Jadi, oleh kerana gangguan dah terlampau teruk sangat, saya bangun, saya buka surah-surah suci di ruang tamu. Yang hairan, surah sedang berkumandang menggunakan Blu-ray player yang ada dalam rumah tu. Saya pun masuk dalam bilik. Kisi, suara tu ada orang perlahankan dan terus matikan. Siapa punya kerja? Saya bangun lagi. Saya beranikan diri tunjukkan yang saya memang tak takut. Padahal takut, Kisi. Pergi depan, buka lagi suara, saya duduk dekat ruang tamu. Sambil tu saya main handphone. Untuk hilangkan rasa takut, saya pun video call ahli keluarga saya. Yang jawab panggilan adik saya. Kemudian dia panggil ibu saya. Tengah berbual video call dengan ibu saya. Kau sewa rumah dengan siapa? Seorang je lah. Seorang? Habis malam ni kau tidur dengan kawan kau lah. Kawan? Mana ada kawan? Tu kat belakang, yang dekat dapur kau tu siapa? Saya diam. Oleh kerana, kawan kerja. Kawan kerja. Nanti telefon balik, Mak. Letak telefon, pusing belakang, tak ada orang, Kisi. Saya telefon Mak lagi. Tapi bukan malam tu lah, keesokan harinya. Mak, semalam nampak apa Aku nampak ada macam lelaki kat dapur rumah kau. Dia tidur dengan kau lah, kawan kau tu. Yelah. Tidur dengan orang. Satu hari je. Padahal bukan, Kisi. Saya pun tak nak mak saya khawatir tentang saya. Tapi saya tinggal apartmen tu. Bersabar, Kisi. Walaupun hanya duduk rumah tu hanya setahun. Sebelum saya dipindahkan ke tempat yang lain. Setahun tu, banyak saya kena gangguan. Terima kasih. Selamat tengah malam.